Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan follower serta yang baru menonton channel ini. Saya harap semua sihat di luar sana, dan kepada para komentar yang sering komen, yang baik, yang kritik, yang maki hamun, saya ucapkan terima kasih juga. Dan itu sebenarnya memberikan satu yang baik kepada saya, supaya saya terus untuk mempelajari sesuatu serta sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan yang lemah, kita perlu belajar setiap hari. Oke, di sini topik saya hari ini adalah janji bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sebelumnya hashtag di SAI 4PM9 dan hashtag LTL. Oke kawan-kawan, so saya terus masuk. Kalau kita lihat daripada awal tahun 1997 di waktu pemecatan itu, sebenarnya parti politik kita daripada situlah bermulanya sesuatu yang sudah mula seperti yang kita tengok sehari ini, semakin parah. Dan mereka cuba menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada situlah awalnya. Kalau kita tengok perjalanannya panjang, 97 sampai sekarang perjalanan yang panjang, dan kerugian besar kita sebagai rakyat Malaysia kerana kita juga terjebak dengan apa yang dimomokkan oleh cyber trooper ataupun media-media yang tidak bertanggungjawab. Kita tengok daripada tempoh tahun 1997 sampai hari ini, kita sudah satu kerugian yang sangat besar kerana kita tengok keterisan yang betul-betul luar biasa. Dulu kita cerita tentang Indonesia, tentang negara-negara lain di seluruh rantau Asia seperti Filipina juga terlibat dengan sedikit corruption. Dan hari ini berlaku di negara kita ini sendiri. Kita daripada tahun 97 itu sebenarnya sudah kerugian seorang tokoh yang hebat. Kenapa saya kata janji jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerana ini, perkara ini. Kerana seorang yang nak melakukan kebaikan itu dijatuhkan, memang caranya seperti ini. Ini termaktub dalam hukum dunia. Kalau kita tengok mana-mana pemimpin dunia, banyak yang seperti dia ini juga. Itu yang orang kata dia ni Mandela Malaysia, karena isu itu. Jadi orang yang baik ini untuk dia nak naik memang ambil waktu yang panjang, tetapi dia terpaksa mempunyai kesabaran yang sangat tinggi, dan dia terpaksa terima hukuman daripada orang-orang penguasa yang tamak haloba ini tadi. Kerana mereka menggunakan kekuasaan dan kewangan untuk menyekat orang seperti ini. Tetapi yang ruginya adalah kita orang, rakyat. Kerana dia tetap dia. Dan kita lihat hari ini, sebelum kita makin parah terlambatnya, kalau kita rakyat dan MP-MP yang ada, kalau tidak bertobat untuk nak menyokong dia sebagai Perdana Menteri, kita akan kerugian besar lagi. Kita lihat apa yang berlaku hari ini, kerajaan yang ada hari ini. Rakyat tidak suka sebenarnya. Kalau kita buat undian, rata-rata saya tengok di media sosial, mereka nak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM. Tetapi kita tidak mampu melakukan itu sebagai rakyat sekarang. Kenapa? Kerana yang boleh melakukan perkara ini hanyalah MP yang sudah ada dalam parlimen hari ini, iaitu 222 ni. 222 kursi ini. Ini yang mampu mengubah ini, bukan kita rakyat. Kita rakyat ni dah tak boleh ubah dah benda ni. Kecuali MP ni, okey, seperti mana yang Tun letak jawatan kemarin, dan majoriti MP ni tadi. Ini yang boleh ni, bukan kita rakyat ni. Kita rakyat ni dah tak boleh buat apa sekarang ni. Kita hanya menunggu PRU. Dan bila PRU, kita harus menangkan parti gabungan dia. Itu saja yang kita mampu buat. Untuk nak menentukan dia jadi Perdana Menteri hari ini, kita cuma mampu seperti inilah. Kita cuma mampu berharap. Tetapi kalau hati MP yang ada hari ini tidak terbuka untuk nak menyokong dia, daripada yang kita tahu dia solid ada 90, DAP, Amanah dan PKR, dan daripada gabungan yang lain ini, kalau ada yang terbuka hatinya untuk menyokong dia, baru boleh menggantikan apa yang berlaku hari ini, kerajaan yang ada hari ini. Ini yang kita sekarang ni rakyat, kita merungut setengah mati pun kita tidak akan dapat berbuat apa. Cuma kita boleh berbuat apa?
kita simpan apa yang berlaku hari ini, kita tunggu PRU ke-15, kita undilah gabungan PHS ini tadi. Itu saja yang kita boleh lakukan. Jika kita tidak buatkan perkara itu di PRU akan datang, maka tidak akan berlaku lah juga. Sekarang ini kita lihat propaganda yang mereka cyber trooper mereka sebarkan, seperti mana mereka katakan PHS jatuh e-wallet 30, bagai-bagailah. Kenapa dulu waktu memerintah 20 bulan tidak lakukan ini, lakukan ini. Ini semua perkara remeh-temeh yang mereka mainkan. Karena mereka tidak boleh nak mainkan isu waktu pemerintahan PHS ini seperti rasuah, seperti penyelewengan. Tidak ada. Yang mereka nak mainkan ya isulah. Kalau di AP ya isu Trawan Lim Guan Eng. Hari ini kita tengok. Setelah mereka dapat kuasa, mereka cuba untuk menyekat kemarahan ini. Apabila kita lihat seperti mana yang kita tengok waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba berjumpa dengan Tuanku Agong, mereka beramai-ramai, MP sendiri pergi buat laporan polis. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, senarai nama dia pun tak ada. Kenapa pergi buat laporan polis? Ini kan dah salah. Sepatutnya dia kena saman pula. Kalau saya Datuk Seri Anwar Ibrahim, mana MP yang pergi buat laporan polis ini, mengatakan nama dia pun ada, buat saman, habis cerita. Tapi karena kita tengok, seperti mana yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang orangnya seperti itu. Dia baik, jadi nak buat macam mana? Cuba kalau kena dengan orang lain. Dah kaya raya ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerjanya saman je orang. Banyak duit dah masuk. Jadi orang seperti dia ini memang susah. MP-MP yang mana terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, mereka cuba untuk kekal berkuasa hari ini. Dan mereka sendiri, kerajaan yang ada hari ini, betul-betul rapuh. Mereka betul-betul takut seandainya ada lompat saja habis. Dan kekuatan paling banyak pun mereka berharap dengan kekuatan yang ada di Sarawak, GPS. Bukan kekuatan daripada parti PAS apa semua ni sebenarnya. PAS ini cuma menumpang saja, numpang tu. Dia kekuatannya dekat mana juga. Parti lokal, walaupun parti lokal GPS, tetapi kekuatannya sangat kuat di Sarawak. Kursinya boleh tahan. Jadi ini satu kekuatan kepada kerajaan yang ada hari ini. Tetapi yang berebut setengah mati jawatan lah apalah semua ini, kalau kita tengok PAS. Dan yang paling banyak mempertahankan bersatu adalah PAS. Kerana mereka, pada saya, mereka cuma bodek untuk dapatkan jawatan. Dan mereka hendak merasa Putrajaya itu, karena hasad dengki mereka kepada Amanah tu ada. Kerana Amanah tu parti baru. Untung Amanah parti baru terus saja ke Putrajaya. Jadi kalau mereka tidak bergabung dengan bersatu, bergabung dengan Barisan Nasional dan jadinya PN hari ini, PAS tidak merasa duduk ke Putrajaya. Jadi apabila mereka dah di situ, cara apa pun bodek je lah. Apalagi dengan jawatan dapat, tinggal nak klaim je lah, klaim jawatan mana yang dia mau. Kerana kekuatan itu kerajaan yang ada hari ini mahu daripada PAS. Daripada UMNO pula, kenapa mereka bergabung? Kerana kekalahan teruk UMNO di PRU ke-14. Mereka nak kekuasaan. Tetapi percaturan UMNO juga agak kurang tepat. Kerana Perdana Menteri bijak. Dia tidak meletakkan UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya UMNO. Tetapi apa yang dilakukannya, letaklah Menteri Kanan sampai 4. Dan kalau kita nak tengok, perjawatan ini pelik, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Apalagi dengan menteri yang 70 lebih orang. Inilah berlaku. Terpaksa dilakukan dan menghabiskan duit rakyat dengan sogokan politik, sogokan ini, sogokan jawatan, bagai-bagailah ada berlaku. UMNO, saya yakin PRU ke-15, UMNO tidak nak bergabung dengan Bersatu. Kalau UMNO bergabung dengan Bersatu, antara dua.
bersatu telan UMNO atau UMNO telan bersatu. Dan kalau kita nak tahu juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri contohnya, tidak kan dia nak suruh orang UMNO yang jadi Perdana Menteri, dia nak dia. Jadi apabila dia nak dia, pengagihan kursi macam mana? Nah, ini yang berlaku di sedikit cerita tentang PN ini tadi. Nah, jadi mereka cuba menyekatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak naik hari ini bertujuan kerana mereka takut kuasa ini. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik hari ini jangan kita cerita isu mereka terima rasuah dulu lah, zaman-zaman dulu kita cerita yang ada hari ini. Tujuan mereka adalah menyekat kemarahan ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya naik, entah besok kah, entah lusa kah, ataupun selepas belanjawan ini ke, apa yang berlaku? Kekuatan parti mereka lemah. Seperti Bersatu mungkin lemah. Apalagi kalau yang kita nak tahu dengan geng Bersatu yang ada daripada lompat daripada PKR itu sangat rapuh sekali. Saya yakin mana yang orang PKR yang lompat masuk ke Bersatu hari ini, saya yakin kursi yang mereka menangi ini nanti jatuh. Ini keyakinan saya. Tidak 100%, tetapi 80% saya mengatakan bahawa mereka akan jatuh. Dan berkuburnya politik mereka selepas ini. Ini jelas, saya yakin. Kerana itu mereka cuba menyekat untuk PH tidak memerintah. Dan jangan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM. Kerana mereka tahu parti gabungan PH ini adalah reformasi. Reformasi dia tidak sama seperti yang ada hari ini. Kita tengok apa yang parti reformasi buat, dia sangat berbeza. Cara pentadbiran dia berbeza. Dan apa yang mereka mau suara rakyat dan bukan sebilangan satu kaum. Jadi mereka cuba mainkan isu ini supaya satu kaum yang majoriti seperti kaum Melayu cuba terpengaruh dengan apa yang mereka mainkan, isu-isu agama, isu-isu kaum. Kalau kita tengok, dan seperti mana yang kita tengok, kadang-kadang cyber trooper juga diupah untuk melakukan kerja-kerja ini. Inilah yang berlaku hari ini. Seperti mana yang kita tengok, saya baca tadi di akhbar, tentang isu jasa ini, yaitu Wan Saiful, Ketua Penerangan Bersatu. Wan Saiful berkata jasa ini bukan unit propaganda, tetapi untuk mendengar intihan rakyat. Ini satu kenyataan kepada saya. Wan Saiful ini patutlah kalah juga. Nah, ini saya masuk dulu lah ke Wan Saiful ni punya cerita. Patutlah kalah. Saya tak nak lah, memang sangat kurang cerdik lah. Mungkin saya lebih bijak daripada dia punya cerita ni. Kau nak buatkan unit seperti ini 81 juta hanya untuk nak mendengar intihan rakyat, kerja gila ke apa? Kita rakyat pun dengar macam ni, betul-betul mau saya nak sebut, tapi tak apalah, kurang cerdik lah. Nak mendengar intihan rakyat, MP-MP yang ada tu nak buat apa? Dah lah menteri 70 lebih orang, 222 MP tu di seluruh negara ni, dia dah jaga ada kuasaan sendiri. Rintihan rakyat apa lagi yang nak didengar? Tinggal menteri, tinggal MP-MP ni tulis je, ni aku punya kuasaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, hantarlah. Inilah kerja. Ini kerja merapu ni, bodek ni, kaki bodek ni. Ini ni besok ni kalau kerajaan PN menang, jawatan-jawatan ini cabut semua sekali. Suruh dia balik kampung je lah, tanam ubi. Apa punya anak muda tidak ada wawasan langsung bercakap, pengampu betul. Apa dia cakap macam tu? Untuk mendengar intihan rakyat ni, kalau tak percaya. Buka nanti, baca, cari. Saya geram kalau saya dengar menteri-menteri orang yang duduk dekat government bercakap seperti ini. Cakap merapu pada rakyat untuk mendengar intihan rakyat. 81 juta kau letak. Baik kau terus bagi dekat YB. YB mana? Kalau kau dah tak suka sangat dengan pembangkang, nak bagi peruntukan dengan pembangkang,
kau bagilah dekat YB orang PN tuh. Sekurang-kurangnya pun rakyat dapat rasa. Rakyat yang orang PN ke orang tak PN ke tak kisah dah. Sampai ke rakyat. Sudah. Ini 81 juta kau nak pergi buat untuk cerita yang mengarut seperti itu. Merepek betul lah. Kawan-kawan dengar pun sakit hati tau. Sakit telinga dengar. Inilah Wan Saiful nih. Tanding pun kalah. Terus dapat jawatan lah bagai-bagai. Inilah Tun punya kerja lah. Bodek Tun dulu. Sekarang ni dia tinggalkan Tun, dia ikutlah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Janji masuk, esok korek dia. Kalau pihak pemerintah korek ni orang macam ni, pengampu punya ni. Okey, sempat lagi nak merepek saya juga dengan hal si ni Wan Saiful ni. Saya memang tak suka dia ni. Daripada start cerita PTPN dululah dia ni juga yang terlibat. Dan itulah ceritanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tadi. Saya terpaksa balik lagi. Daripada merepek ke ni Wan Saiful ni, saya dapat balik lagi. So itulah kerana kenapa mereka janji jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, mereka sudah tahu itu adalah satu-satunya pemimpin negara Malaysia yang ada, yang kira berkualiti ada hari ini. Jadi kalau dia dah duduk di atas, memang tidak boleh, susah nak turun sebab tidak ada pengganti. Seperti mana saya cakapkan ini, kawan-kawan tengoklah, siapa lagi yang berkaliber selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tidak ada. Ini yang mereka takutkan. Apabila dia boleh naik, tak ada pengganti. Sebab itu dulu daripada awal mereka sempat sekat kerana mereka tahu mereka tidak berpeluang. Bayangkan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu timbalan Perdana Menteri dan dia tidak disekat, berapa makmurnya negara kita hari ini. Sampai hari ini kita tengok berapa Perdana Menteri yang selepas dia disekat itu, Datuk Seri Najib, Tun Abdullah, Datuk Seri Najib, dan yang ada hari ini. Berapa banyak sudah kita kerugian waktu, masa, dan kewangan negara hancur. Di zaman dia hutang tak ada, tinggal sedikit. Hari ini punya hutang, saya tak tahu. Sebab tu saya kata ini yang menakutkan mereka, karena kekuatan dia di situ. Salah satunya seperti itu. Hal-hal lain saya tak nak cerita, seperti yang mereka takut dikorek lah, mereka takut seperti mana yang saya tengok di media sosial, takut penjara Sungai Buloh penuh lah. Itu part lain lah. Yang saya nak cerita ini kenapa dia disekat hari ini dengan keadaan politik yang ada hari ini. Inilah karena mereka berniat seperti Hamzah Hamduddin, seperti mana yang kita tahu, seperti Azmin Ali. Ini semua mereka bercita-cita nak naik ke atas. Dan orang-orang UMNO sendiri juga. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mereka tahu terbaik, tetapi mereka takut itu. Itu saja dia punya kisahnya. Oke kawan-kawan, dan sedikit pencerahan daripada saya. Sebenarnya banyak isu kalau nak ni dia punya ni, tapi saya cuma bagi ke situ. Dan itu saya minta maaf juga, saya masuk juga kepada cerita yang merepek kepada jasa itu tadi. Dan sebenarnya saya masuk ke situ karena geram juga kan. Mungkin kawan-kawan juga sealiran dengan saya punya pemikiran, apa punya cerita kan. So begitulah pencerahan hari ini. So saya harap kawan-kawan paham di situ. Dan saya juga minta maaf kalau pencerahan saya ini agak banyak kekurangan. Tetapi sebagai seorang yang namanya manusia, mesti ada sedikit kekurangan di situ. Saya tidak bolehlah seperti pembaca berita TV3. Lebih baik saya baca berita saya sendiri seperti ini. So tidak merugikan sesiapa. Okey kawan-kawan, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan. Okey, thank you.